Nama saya Ida Hidayati binti Taufik. Saya sekarang berumur 53 tahun. Saya seorang ibu tunggal. Saya mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang ni sudah bekerja. Sebelum ni saya bekerja di bidang perusahaan manufacturing selama lebih daripada hampir 20 tahun lah saya bekerja di bahagian costing manufacturing. Kemudian saya terpaksa berhenti kerja atas sebab komitmen keluarga. Masa tu ayah saya uzur, jadi saya perlu berhenti kerja untuk menjaga beliau. Okay, kemudian saya ada mencari pekerjaan lain. Saya cuba mencari pekerjaan lain, tapi saya cuma dapat pekerjaan yang sementara sahaja, dan atas sebab faktor ekonomi dunia pun jadi saya pun terpaksa diberhentikan kerja daripada syarikat yang saya bekerja tu masa tu pertengahan tahun 2019. Jadi sejak dari itu saya cuba mencari kerja lain, tapi amat sukar untuk mencari pekerjaan baru, mungkin atas sebab faktor usia saya yang sudah mencapai 50 tahun. Jadi saya terpaksa meneruskan niat saya mencari pendapatan tu melalui perniagaan. Dan sebelum ni pun saya memang ada buat perniagaan part time lah, artinya semasa saya bekerja saya ada buat biskut, terutama masa hari raya. Jadi kemudian bila dah tak ada pekerjaan lagi, saya teruskanlah artinya perniagaan makanan tu, buat biskut, buat kek, birthday cake dan lain-lain lah, artinya makanan lain, sampailah sekarang. Seperti yang saya cakap tadi, saya mengusahakan perniagaan pembuatan makanan. Okay, lebih pada kek, biskut, pastry, pavlova, dan sekarang saya tambah lagi macam kimchi, Vietnamese roll, kimbap, dan makanan-makanan yang mendapat sambutan lah artinya. Ya, saya telah mendaftarkan perniagaan saya ini di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin dari SSM. Saya mendapat informasi pendaftaran percuma ini daripada laman sesawang SSM sendiri. Kerana masa tu memang saya ada niat untuk mendaftarkan perniagaan saya. Jadi bila saya masuk laman web tu, dan kemudian saya dapat tahulah yang ada tawaran untuk pendaftaran percuma bagi ibu tunggal. Jadi saya gunakanlah peluang itu. Secara amnya proses tu sebenarnya mudah. Tapi sebab masa saya mendaftar tu awal tahun 2020, masa tu pandemik COVID-19 baru bermula. Jadi semua pejabat SSM ditutup. Jadi segala nak tanya soalan pun dah tak boleh nak tanyakan siapa-siapa, kan. Jadi memang pendaftaran semua dibuat secara online 100%. Walaupun kesukaran tu saya hadapi pada awalnya lah, kan. Jadi bila dah muat naik semua, alhamdulillah. Cepat aja, dalam masa 2 hari macam tu dah diluluskan, kan. Jadi syukurlah saya. Semestinya saya rasa pertama saya rasa lega kerana perniagaan saya ni dah didaftarkan secara sah dari segi undang-undang, ya. Dan keduanya saya rasa banggalah perniagaan saya ada nombor pendaftaran. Jadi saya yakin saya boleh mengiklankan. Saya tahu saya tak ada menyalahi apa-apa dari segi undang-undang, kan. Jadi saya boleh iklankan penjualan saya atau produk saya
secara bebas lah, sama ada di Instagram atau di Facebook ke, atau offline pun kan. Macam itulah. Selepas saya mendaftar, saya dah mendapat lebih banyak maklumat daripada SSM, terutama daripada segi information ataupun tunjuk ajar kan, sebab dalam grup Telegram SSM tu dia selalu ada kursus-kursus macam mana nak kira bajet atau kewangan syarikat, walaupun perniagaan kecil kan, tapi kita masih perlu rekod lah semua data-data perbelanjaan, wang masuk wang keluar tu semua. Jadi saya juga tahu dengan adanya sijil pendaftaran, jadi peniaga boleh buka akaun atas nama perniagaan kan. Jadi boleh juga mendapat inisiatif lain dari segi kewangan atau latihan. Jadi saya rasa memang banyak dia punya benefit lah untuk setelah mendaftar dengan SSM. Kalau sebelum pandemik, saya memang banyak menghantar saya punya makanan ke Kuala Lumpur dan Selangor. Terus terang saya cakap, saya kurang berniaga di Seremban sendiri. Saya banyak hantar ke sana. Jadi bila pandemik, pertama saya tersekat perjalanan saya. Jadi walaupun dengan sijil SSM, saya senang mendapat kebenaran berentas negeri. Polis akan izinkan saya kalau saya nak buat delivery ke KL. Cuma dalam keadaan yang macam hari itu kan kes Selangor naik tinggi sangat, saya sendiri pun tak berani nak pergi kan, sebab ibu saya 80 tahun, jadi dia pun golongan berisiko tinggi, jadi saya pun tak nak ambil risiko kan. Jadi saya terpaksa menumpahkan perniagaan di Seremban saja, ataupun saya buat perniagaan secara pos lah. Jadi saya post yang mana yang kek-kek yang tahan lama, macam kek sarang semut, kek marble atau kimchi pun saya boleh post. Jadi saya dah post lah ke serata Malaysia lah, ke Terengganu ke Johor ke mana, saya boleh post tu. Alhamdulillah lah. Jadi saya kena diversified lah saya punya perniagaan tu, saya kena tambah produk-produk lain yang selain daripada kek yang biasa-biasa lah artinya. SPPP ni dapat membantu terutamanya golongan B40 yang kehilangan pekerjaan atau yang sedang mencari pendapatan kan untuk keluarga. Jadi dengan SPPP ni banyak kemudahan dan kelebihan yang peniaga boleh perolehi. Jadi saya sarankanlah yang siapa yang berniaga lebih baiklah mendaftar dengan SPPP ni, sementara tawaran untuk B40 ni berlangsunglah ya. Nasihat saya supaya mendaftar dengan segera. Pertamanya, ia menyalahi undang-undang sekiranya perniagaan itu tidak berdaftar, kerana setiap perniagaan yang menginginkan keuntungan memang tertakluk pada undang-undang untuk berdaftar di bawah SSM kan. Jadi ini menjadikan pembeli pun lebih yakin kepada peniaga yang berdaftar, kerana terlalu banyak scammer pun sekarang. Jadi ramai yang tertipu kan, kalau yang berdaftar pun kadang-kadang pun masih menipu lagi, ini kan pula yang tak berdaftar ya. Jadi menjadikan perniagaan tu lebih menguntungkan, pelanggan lebih yakin, lebih halal kan. Kita pun cari rezeki yang halal masing-masing, insya-Allah. Perniagaan anda bermula di SSM. Terima kasih SSM.